Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Afif bin Alias Nur 052141. Saya akan sambung bahagian Al-Mu'allal. Ta'rif Al-Mu'allal ialah dari segi bahasa adalah kata nama objek daripada alla, iaitu mencacatkan atau menimpakan penyakit. Kata nama mu'al iaitu yang cacat. Perkataan ini mengikut kaedah saraf yang masyhur. Tetapi sebutan Al-Mu'allal oleh ulama hadis tidak mengikut bahasa yang masyhur. Ada juga ulama hadis yang menyebut sebagai Al-Ma'lul. Dari segi istilah pula, dari segi istilah, kesan yang mempunyai i'lad yang mencacatkan kesahihan hadis walaupun pada akhirnya kelihatan tidak ada. Yang kedua, ta'riful illah fi sababi ghamil khafiyin wa qadihin fi sihhati al-hadis. Sebab yang sukar lagi tersembunyi yang mencacatkan kesahihan hadis. Al-illah indal ulama al-hadis la budda an yatahaqqaqu fihi syartaini. Ulama menyimpulkan illah ini dengan dua syarat. Yang pertama, sukar dan tersembunyi. Yang kedua, mencacatkan kesahihan hadis. Kita pergi yang ketiga, qad tatlaqu al-illah ala ghairi ma'naha al-istilahi. Penggunaan illah tidak dengan makna istilah, lakin qad yutliquna al-illah ahyanan ala ayyi ta'nin muwajjatin lil hadis. Kadang-kadang mereka menggunakan lafaz illah ni untuk menunjukkan kecaman hadis, sebarang kecaman hadis untuk ditunjukkan. Jenis pertama iaitu menyatakan pendustaan perawi, kelalaian, lemah hafalan dan sebab-sebab lain. Jenis kecaman yang kedua iaitu ka'irsalu ma wasalahu as-saqatu, seperti memusalkan hadis yang diriwayatkan pada perawi thiqah secara bersambung-sambung. Kita bagi yang keempat, jilalatuhu wa diqqatuhu wa man yatamakkanu minhu, iaitu keutamaan dan kehalusan ilmu dan siapakah yang menguasainya. Yahtaju ila kashfil ilali al-ghamidatu al-khafiyah allati la tadhharu lil jahabazati fi ulumil hadis. Memerlukan kepada kajian untuk mendedahkan illah ini kerana ia sangat sukar dan tersembunyi, dan ini hanya boleh dikesan oleh tokoh-tokoh besar dalam hadis. ولهذا لم يخص عمارة إلا القليل من الأئمة كابن مديني والبخاري وأبي حاتم والدارقطني. Oleh itu, lautan yang dalam ini hanya diredahi oleh sebilangan kecil imam hadis seperti Ali ibn al-Madani, al-Bukhari, Abi Hatim dan al-Daraqutni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Alif Ahmad bin Tirmizi, nombor metrik 052205. Saya akan sambung daripada slide nombor 4, slide nombor 5. Slide nombor 5 ni persoalan nak tahu tentang sanad manakah yang dimasuki oleh ilah. Ilah tu kan kita tahu kesalahan dalam suatu hadis tu kan. Apa tu maksud dia? Nak tahu yang nombor 5, sanad manakah yang dimasuki oleh ilah tu ialah ilah memasuki sanad yang lengkap dengan syarat sahih secara zahir. Kerana hadis yang dhaif tidak perlu mencari ilahnya, maknanya kesalahannya, kerana ini tertolak dan tidak diamalkan. Maknanya kat sini hadis dhaif tu dah memang kita tak guna hadis dhaif tu, memang tak boleh pakai dah kan. Itu slide nombor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian slide nombor 6 ni nak tahu bagaimana untuk mengetahui ilah. Macam mana nak tahu kesalahan dalam satu hadis tu. Nak tahu ada 3. Yang pertama, berseorangan perawi dalam riwayat. Maknanya dalam satu riwayat tu dia seorang je perawi. Yang kedua, percanggahan dengan perawi lain. Tentu mungkin ada banyak perawi, tapi yang perawi ni bercanggah dengan perawi lain. Dari situ kita dapat tahu ada kesalahan dekat riwayat tu.
Yang ketiga, tanda-tanda lain di samping dua perkara di atas. Yang pertama tadi dengan yang kedua. Kemudian kemudian slide yang ketujuh, slide saya yang terakhir, nak beritahu macam mana nak mengetahui mu'allal. Mu'allal kan kecacatan dalam suatu hadis kan. Cara untuk mengetahui dia ialah dengan menyimpulkan semua jalan sanad hadis dan mengkaji pada perbezaan para perawi dan membandingkan siapa yang paling tepat. Kumpul semua para perawi dan bandingkan mana yang paling tepat dan kemas, kemudian memberi keputusan kepada riwayat yang terdapat ilah. Maknanya dia kumpul semua dulu jalan-jalan dari mana datangnya hadis tu, lepas tu dia banding-bandingkan mana yang okey dia ambil, mana yang hadis cacat, itulah jadi mu'allal. Itu nama dia. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Iman Haikal bin Muhammad Rabi, nombor matrik 054284. Jadi insya-Allah saya akan sambung apa bentangan daripada kawan-kawan saya. Jadi saya sambung dekat aina taqa'u illah. Maksudnya di mana terletaknya illah itu. Macam mana kita nak terkesan illah itu. Okey. Dia ada dua sebenarnya. Ilah itu terletak di mana terletaknya ilah itu ada dua bahagian. Ada dua tempat ilah itu boleh dijumpai. Okey, yang pertama kita pergi. Terus kita pergi kepada yang pertama, taqa'u fi isnadu wa huwa aktsaru ka ta'lilu bi waqaf wal irsal. Okey, ilah yang terletak pada sanad. Yang pertama, ilah itu terletak pada sanad. Kita boleh jumpa ilah itu terletak pada sanad. Dan inilah yang paling banyak seperti alasan ilah dengan sebab mauquf atau mursal. Dan ilah yang terletak pada sanad ini ialah ilah yang paling banyak lah. Seperti alasan dengan sebab mauquf ataupun mursal. Okey, terus yang kedua, wa taqa'u fil matan wa huwa aqlu mislu hadithu nafa qira'atul bismillah fi shalah. Yang kedua, ilah ini boleh dikesan ataupun terletak pada matan. Dan ini paling sedikit seperti hadis yang menafikan bacaan bismillah dalam sembahyang. Okay, jadi ilah ini boleh dikesan pada dua tempat. Yang pertama pada sanad dan pada matan. Tapi pada sanad ni yang paling banyak lah. Yang matan ni, ilah pada matan ni kes-kes yang kecil saja. Maksudnya sikit je lah yang terdapat ilah pada matan ni. Okey, terus hal illatu fil isnadu taqad fi matan. Maksudnya maksudnya adakah illah pada sanad mencacatkan matan hadis? Okey, kita baca dalam kitab. Kadang-kadang illah mencacatkan pada matan. Okey. Di samping mencacatkan pada sanad seperti illah dengan alasan mursal. Kadang-kadang illah ni boleh mencacat juga pada matan sesebuah hadis itu. Di samping mencacat pada sanad seperti illah dengan alasan mursal. Kita pergi kepada contoh. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir ada slide yang ke-86. Kitab tafsir muka surat 86. Mencacatkan pada sanad sahaja manakala matan sahih dibagi. Dibagi contoh mencacatkan pada sanad sahaja manakala matan tu sahih. Okey. Seperti hadis Ya'la bin Ubaid daripada Ats-Tsauri, daripada Ma'ra bin Dinar, daripada Ibnu Umar. Okey, secara marfu'. Okey. Dua orang yang melakukan jual beli berhak mendapat khiyar. Ni hadis dia ni. Ni apa ni dipanggil matan dia. Ya'la telah waham dalam meriwayatkan daripada Ats-Tsauri dalam kata-katanya Ammar bin Dinar. Maksudnya Ammar bin Dinar ni jadi isu ni. Sedangkan yang sebenarnya ialah Abdullah bin Dinar. Nampak di situ. Dia salah dalam meriwayatkan perawi ni. Okey. Matan ini sahih walaupun pada sanad terdapat illah, kesilapan kerana masing-masing Ammar dan Abdullah bin Dinar ialah perawi yang thiqah. Ammar bin Dinar dan Abdullah bin Dinar dua-duanya thiqah. Okey. Tersilap menyebut perawi thiqah dengan perawi lain tidak menjejaskan kesahihan matan walaupun lafaz sanad silap. Okey. Terusnya kita pergi kepada Ashharu musnifati fih. Maksudnya
karangan yang masyhur tentang hadis mu'allal ni. Maknanya kalau kita nak cari tentang hadis-hadis mu'allal ni, kita nak tengok hadis-hadis mu'allal, kita boleh buka kitab-kitab tersebut. Jadi kitab ia ada 6. Okey, yang pertama kitab Al-Illah oleh Ibnu Al-Madini. Yang kedua Al-Ilal Al-Hadis oleh Ibnu Abi Hatim. Yang ketiga Al-Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal oleh Ahmad bin Hanbal. Okey. Yang keempat Al-Ilal Al-Kabir oleh At-Tirmizi. Yang kelima Al-Ilal As-Saghir oleh At-Tirmizi. Dan yang keenam, yang akhir sekali, Al-Ilal Al-Waridah fi Ahadith An-Nabawiyah oleh Al-Durqutni. Dan kitab ini adalah yang paling lengkap dan paling detail. Maknanya kitab oleh Al-Durqutni ni kitab yang paling paling lengkap lah dan paling detail. Jadi insya-Allah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahim Amirul bin Nahimuddin, nombor matrik 054082. Hari ini saya akan menerangkan tentang Al-Mukhalifatu Lis-Siqah. Muqaddimah ada, idza kana sabab at-ta'nu fil rawi mukhalifatuhu lis-siqah wa huwa as-sabab as-sabi' fayantaji an mukhalifatu lis-siqah khamsatu anwa' min ulumil hadis wa hiya al-mudrij wal maklub wal mazid fi muttasil al-asanid wal mudatari wal mushaf. Jika sebab kecaman pada perawi itu ialah pencagahan dengan perawi siqah, maka timbul 5 kategori hadis yang lain, iaitu mudraj, maklub, mazid fil muttasil al-asanid, muttarid dan mustahaf. Fa in kanat al-mukhalifatu bi taghyir siyaqul asanid aw bi damijiz mawqufu bi marfu' fayusamma al-mudarij. Jika pencegahan yang melibatkan perubahan siqah sanad atau masukkan mawquf dalam marfu', maka dinamakan mudraj. Wa in kanas al-mukhalifatu bi taqdimi aw ta'khiri fa yusamma al-maqlub. Jika pencegahan yang melibatkan mendahulukan atau mengkemudiankan, maka dinamakan maqlub. Dan yang ketiga, wa in kanas al-mukhalifatu bi ziyadah fa yusamma al-marid fi muttasil al-asanid. Jika didapati pencegahan yang berkait dengan penambahan perawi, maka dinamakan mazid fi muttasil al-asanid. Yang nombor 4, wa in kanas al-mukhalifatu bil ibdal aw bi rawi husul at-tadafi' fil matan wala marjih fa yusamma al-mutarib. Jika pencegahan yang berkait dengan menukar perawi dengan perawi lain atau wujud pertentangan yang saling menolak pada matan dan tidak dapat ditarjihkan, maka ia dinamakan mutarib. Yang kelima, wa in kanas al-mukhalifatu bi taghyiri al-lafaz ma'al baqa' asya fa yusamma al-mushaf wa alayka tafdil al-bahsu fiha.